Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sukar buat seluruh umat Islam di dunia. Namun sejujurnya, Ramadan kali ini jauh lebih sukar buat mereka yang berada dalam kesusahan. Gembiranya kita saat berbuka puasa ditambah pula dengan juadah moral selepas tarawih tidak sama seperti mereka yang terpaksa berpuasa sehingga keesokan harinya kerana tiada apa yang boleh dimakan. Sempena bulan Ramadan yang penuh barakah ini, saya menyatakan hasrat dan harapan untuk melihat tahun ini dan tahun-tahun berikutnya menjadi tahun keamanan dan kesejahteraan di dunia ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Al-Mubarak. Saya Muhammad Amiruddin bin Muhammad Jami'an 2190389 dari kelas 1 FSTVC. Hari ini saya akan menerangkan krisis-krisis kemanusiaan yang berlaku di dunia sehingga hari ini. Krisis kemanusiaan boleh ditarifkan sebagai keadaan darurat ataupun kekacauan hidup yang dialami oleh manusia secara universal yang disebabkan oleh penyimpangan dalam tingkah laku manusia. Hal ini berlaku kerana kurangnya kesedaran manusia akan pengetahuan sebenar tentang kehidupan, iaitu pengetahuan tentang kehendak pencipta dan sebab penciptaannya. Manusia masih ramai tidak tahu secara konkret dan konstruktif bagaimana menjalani kehidupan mengikut panduan agama amnya. Ketika ini sahaja kita sedang berdepan dan diuji dengan krisis ekonomi dan masalah kewangan yang memasuki bulan ketiga sejak pandemik virus COVID-19 semakin rancak menular ke serata Malaysia dan dunia. Malahan dunia hari ini terus dicengkam krisis kesihatan, kemanusiaan dan ekonomi terburuk dalam sejarah. Melihat kepada senario yang sepanjang 2 dekad yang lalu, dunia sedang menyaksikan kemelut yang sangat kronik dari sudut keamanan dan kemanusiaan. Jika dinilai dari sudut ekonomi, trilion dolar telah disalurkan untuk menangani ketegangan dan krisis kemanusiaan yang melanda dunia. Namun, ada pihak yang tidak bertanggungjawab meraih keuntungan daripada krisis yang dicetuskan itu. Misalnya, pembunuhan kaum dan etnik, penafian hak, jenayah perang dan keganasan terhadap hak-hak asasi manusia. Semua ini kelihatan memuncak sehingga memangsakan jutaan orang awam. Ada juga yang menjadikan isu politik serantau dan antarabangsa sebagai isu untuk menimbulkan ketegangan sehingga keamanan dan kemanusiaan dipergadaikan serta dilupakan. Ketegangan ini membawa kepada peperangan yang telah menghancurkan beberapa negara di Asia Barat, benua Afrika serta Amerika Latin. Bangkai binatang ternakan bergelimpangan, bekalan air semakin meruncing dan makanan sukar didapati. Inilah senario yang berlaku di wilayah Timur Afrika yang menyebabkan jutaan penduduknya kini diancam kebuluran. Senario ini juga bakal mencetuskan malapetaka dan krisis kemanusiaan yang terburuk di dunia. Mereka ini semuanya merupakan masa musim panas berpanjangan di Timur Afrika. Kehidupan kira-kira 1/2 juta kanak-kanak kini terancam. Malahan tidak kurang daripada 12 juta penduduk wilayah itu kini diancam kebuluran. Krisis yang melanda wilayah Timur Afrika ini bakal merakut jutaan nyawa jika bantuan dunia tidak disalurkan segera secara sistematik. Mereka diburu dan dihalau kerana mereka Muslim. Setelah sumber kekuatan ummah dilenyapkan dari mereka, tiada lagi ulama yang menjadi juru bicara dan pembela. Tiada lagi masjid kerana sudah dimusnahkan. Tiada lagi institusi pendidikan agama kerana telah dihapuskan. Semangat jihad dan melawan dalam diri mereka terus padam. Justru apabila berlakunya serangan ganas tentera Burma dan ekstremis Buddha pada tahun 2017, mereka rela meralikan diri ke negara jiran Bangladesh dan keluar melalui jalan laut. Jika tidak mahu dibunuh, jalan selamat bagi mereka ialah murtad dan tinggalkan Islam. Sementara itu di Timur Tengah, ketidakstabilan di Iraq terutamanya Mosul mengakibatkan seramai 330 pelarian dalam negara terpaksa lari dari rumah dan tinggal di bawah kemah-kemah dalam keadaan serba kekurangan. Manakala di Gaza pula, bekalan makanan semakin payah diperolehi. Pekerjaan yang terhad ditambah dengan kezaliman rejim Zionis Israel seharian seperti menyekat bahan mentah dan makanan masuk ke Gaza, menghalang nelayan turun ke laut, memedil ladang-ladang milik rakyat Israel dan sebagainya. Dan akhir sekali, keadaan Syria yang belum pulih menjadikan rakyat mereka masih menjadi pelarian di tempat-tempat terbuka. Malah masih terdapat beberapa kawasan seperti di Madaya yang masih hidup dalam kebuluran akibat sekatan yang dilakukan oleh rejim Assad. Menurut Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres,
Beliau menyifatkan pandemik COVID-19 sekarang ini sebagai krisis kemanusiaan paling buruk sejak Perang Dunia Kedua. Beliau yang melancarkan laporan PBB terbaru mengenai kesan sosioekonomi memberi amaran bahawa wabak tersebut akan mengakibatkan kemelesetan ekonomi. Ini boleh mencetuskan ketidakstabilan global, kekacauan dan konflik di dunia. Beliau menggesa tindakan bersatu dan meluas untuk mengurangkan tamparan hebat yang tidak dapat dielakkan manusia. Beliau juga menekankan pentingnya bantuan yang dihulurkan kepada negara-negara mundur termasuk sokongan bagi jagaan kesihatan dan mengatasi pengangguran. Saya meletakkan harapan bahawa kepimpinan Malaysia yang baru yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadikan lonjatan dengan mempertingkatkan peranan membantu menyelesaikan konflik berkaitan isu-isu agama Islam dan seumpamanya. Malaysia harus mempunyai pendirian yang tegas dan berprinsip untuk menjuarai isu keamanan dan kemanusiaan. Isu pembebasan Palestin misalnya perlu diangkat dengan lebih jelas. Malaysia perlu menggunakan pendekatan yang strategik untuk berperanan dalam pelbagai forum antarabangsa bagi menyelesaikan konflik yang berlaku. Dalam saat yang serba mencabar seperti hari ini, kepimpinan yang berwibawa bermaksud kepimpinan yang mengurus krisis dengan penilaian yang jujur dan fakta dan bukannya dengan memberi gambaran palsu dan bersifat selektif. Apabila agama dijadikan cara hidup, krisis kemanusiaan mungkin dapat dielakkan. Agama juga mengatur cara hidup sehingga menjadikan manusia menjadi lebih beradab. Pemimpin agama boleh menjadi telatan bagi umat manusia dengan menerapkan nilai-nilai agama setiap hari. Penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan dapat membantu menghindari krisis kemanusiaan, bahkan dapat membantu pemulihan psikologi setelah krisis berlaku. Sama-samalah kita berlapang dada dan berfikiran positif, serahkan kepada kebijaksanaan kerajaan negara-negara PBB untuk menyelesaikan isu ini dengan sebaiknya. Kita harapkan semoga perkara yang negatif dan menjadi bebanan kepada rakyat serta negara dapat diatasi dengan baik hasil kerjasama semua pihak. Ingatlah, mereka memerlukan pertolongan bukan hanya menulis. Mereka memerlukan perlindungan bukan hanya belas kasihan. Mereka adalah mangsa krisis kemanusiaan. Mereka juga adalah saudara yang telah bertahan untuk meneruskan kehidupan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.